Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Junaid Al-Baghdadi menyatakan, keyakinan adalah tetapnya pengetahuan dalam hati. Ia tidak lenyap atau berubah. Ibn Atta menyatakan, setaraf darjat di mana mereka mencapai takwa kepada Allah, setaraf itulah pula mereka akan memperolehi keyakinan. Landasan takwa kepada Allah adalah penentangan terhadap perkara-perkara yang haram. Dan menentang hal yang haram bererti menentang diri sendiri. Jadi, sejauh darjat pemisahan mereka dari diri sendiri, sejauh itulah batas yang mereka capai dalam hal keyakinan. Salah seorang sufi mengatakan, keyakinan adalah terungkapnya tabir. Dan terungkapnya tabir terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, melalui pengetahuan. Yang kedua, melalui pengungkapan kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, melalui kebenaran iman. Ketahuilah bahawa dalam bahasa sufi, penyingkatan tabir terdiri dari pengungkapan sesuatu ke dalam hati, manakala hati dikuasai oleh zikir kepada Allah Ta'ala, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Terkadang istilah penyingkapan atau disebut sebagai kasyaf, yang mereka maksud adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang dilihat antara tidur dan bangun. Seringkali mereka menyebut hal ini sebagai ketabahan. Imam Abu Bakar bin Furaq meriwayatkan, aku bertanya kepada Abu Usman Al-Maghribi, apakah ini yang saya dengan anda telah mengatakan itu? Dia menjawab, aku melihat orang-orang tertentu seperti ini dan seperti itu. Lalu aku bertanya, anda melihat mereka dengan wawasan anda atau dengan penyingkapan? Dia menjawab, dengan penyingkapan. Amir bin Abdul Qais menjelaskan, seandainya tabir kebenaran disingkapkan, nescaya hal itu tidak akan menambahkan keyakinanku. Dikatakan, keyakinan adalah penglihatan langsung yang dihasilkan oleh kekuatan iman. Dan keyakinan adalah musnahnya tindakan-tindakan yang berlawanan. Al-Junaid Al-Baghdadi menyatakan, keyakinan adalah berhentinya keraguan dalam penyaksian yang gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Isa bin Maryam alaihissalam, seandainya dia bertambah dalam hal keyakinan, nescaya dia akan boleh berjalan di udara seperti yang telah kulakukan. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq menjelaskan bahawa dengan ucapan itu, Nabi SAW merujuk kepada keadaan beliau pada malam Mi'raj. Sebab berkaitan dengan misteri-misteri Mi'raj itulah baginda SAW mengatakan, kulihat Burak tinggal di belakang sedang aku terus berjalan. Al-Junaid mengkhabarkan bahawa ketika Sari ditanya tentang keyakinan, dia menjawab, keyakinan adalah ketenangan hatimu yang tidak tergoyah ketika fikiran-fikiran bergerak menembusi dadamu, dikarenakan keyakinanmu bahawa gerakan apa pun yang kau lakukan tidak akan mendatangkan manfaat bagimu ataupun menolak darimu dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang ilmu yakin. Bagaimana untuk kita membina keyakinan? Kalau semalam kita telah jelaskan
bahawa keyakinan ini ialah suatu proses. Seorang yang belajar, kemudian beramal dengan ilmunya, kemudian dia memperbetulkan niat dengan sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala akan tambahkan keyakinannya yang sudah pun ada dengan keyakinan yang lebih baik. Sebagaimana kita beri contoh dalam pengalaman hidup kita. Seorang yang sudah lama dalam satu kerjaya, maka dia bertambah yakin. Dia bertambah percaya pada dirinya. Umpama seorang tukang masak. Barangkali pada peringkat pertama dia masak, dia menyukai rempah tu banyak ni, air banyak ni. Dia seperti ilmu yang berasingan. Tetapi bila mana dia sudah pun melalui proses yang lama, maka dia seperti macam mencampakkannya sahaja tanpa mengira dan mengukurnya. Kerana dia punya keyakinan yang tinggi. Dia dah tahu banyak mana air, dia dah tahu banyak mana rempah, tanpa perlu disukat sebagaimana orang yang awal. Demikian dalam hal keagamaan, hal akidah. Ia suatu proses yang panjang. Ujian demi ujian yang dilalui. Abu Bakar As-Siddiq, satu contoh sahabat yang punya keyakinan yang tinggi. Terlihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melihat segala keajaiban, melihat segala perkara-perkara yang membuktikan kenabian dan kerasulan. Maka keyakinan Abu Bakar tidak mungkin sama dengan keyakinan para sahabat yang lain. Dia melalui peristiwa hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat segala mukjizat, perlindungan Allah, penjagaan Allah. Dia melihat bagaimana kekuatan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu menambahkan keyakinan Abu Bakar Siddiq. Karena itu kita melihat bagaimana Abu Bakar bila sahaja Rasulullah SAW minta derma untuk menguatkan agama, maka dia lah orang paling cepat. Dan dia lah yang paling banyak bagi. Dia bagi seluruh hartanya. Ketika mana Nabi SAW bertanya, Ma abqaita li ahlika? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Maka kata Abu Bakar, aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasul. Aku tinggalkan padanya Allah dan Rasul. Terlihat keyakinan Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana keyakinan isteri dan anak-anaknya. Bahawa di sini kita lihat bagaimana sifat yakin memberikan kebaikan banyak dalam kehidupan orang beriman. Sebab itu bila Junaid Al-Baghdadi menyebut tentang yakin ialah suatu ilmu. Suatu ilmu pengetahuan dalam hati. Dengan ilmu pengetahuan dalam hati inilah, maka kita akan konsisten dalam tindakan kita. Tidak ada sesuatu pun yang boleh meragukan kita. Kita akan menyebut dengan yakin. Tuan-tuan, kalau kita tahu satu perkara, contohnya, kita sebut ini satu nama yang kita yakin nama tadi. Waktu kita order barang, kita sebut dengan penuh yakin. Barang ni, barang ni, barang ni. Orang kata, bukan yang ni, bukan. Yang ni. Berdasarkan keyakinan kita yang kuat. Maka tetaplah keyakinan itu dalam hati kita. Dan kata Imam Ibn Atta'. Ibn Atta' bukannya Imam Ibn Atta' As-Sakandari. Pengarang kitab ikan, ini Ibn Atta' lain. Kata Ibn Atta' bahawa nilai kita dalam keyakinan berdasarkan nilai takwa kita. Semakin kita bertakwa, semakin kita yakin. Dan takwa pula ialah menentang yang haram. Nak tahu orang tu bertakwa ataupun tidak, sejauh mana dia menjauhi perkara yang haram. Haram pula ialah satu perkara yang kita cenderung nak buat. Sebab Allah berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya diri ini cenderung melakukan kejahatan. Sebab itu tuan-tuan, dengan segala perkara yang Allah haruskan, benarkan, manusia tetap cenderung pada perkara yang Allah larang. Yang larang tu dia nak. Maka seorang yang bertakwa, dia meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram berarti dia berlawan dengan diri dia. Mengumpat, lawan ngumpat. Melawan fitnah. Melawan pembohongan. Melawan segala sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat menangguh dalam ibadat. Sifat-sifat penat dalam ibadat. Bosan dalam ibadat. Dia lawan. Dia sedang melawan dirinya sendiri. Maka seolah-olah keyakinan berkait dengan takwa. Takwa pula melibatkan meninggalkan yang haram. Dan meninggalkan yang haram berarti kita lawan diri sendiri. Sebab itu orang yang boleh melawan dirinya untuk menentang ataupun kita katakan boleh tolak perkara harus, maka perkara yang haram lagi dia kuat.
Namun kita lihat apa yang berlaku dalam kehidupan manusia. Seperti ada suatu sokongan supaya buat perkara yang haram. Akhirnya kita lihat yang haram terus mendapat tempat dalam kehidupan manusia. Ada pula sokongan-sokongan kuasa, sokongan-sokongan politik untuk melakukan yang haram. Maka yang haram mendapat kedudukan istimewa. Maka inilah mujahadah-mujahadah yang perlu dilakukan oleh orang yang ingin memperoleh ilmu yakin. Ini kata Imam Ibn Atta. Seorang sufi lain yang berkata lagi, bahawa yakin ialah dia berlaku dengan 3 cara. Pertama dengan ilmu. Yang kedua melalui Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Kita melihat kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala dan semua perkara. Dan yang ketiga melalui kebenaran iman. Artinya, setiap kali kita tanam pokok keluar buah, maka yakinlah kita pokok ni pokok timun sebagai contoh. Ini pokok lada sebagai contoh. Maka bila kita beramal soleh setiap hari, sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, maka dia akan menjadikan iman kita kuat. Dia ada 3 cara. Pertama, ilmu. Dengan ilmu lah kita duduk dalam majlis ilmu, supaya iman kita bertambah. Yang kedua, kita melihat kekuasaan Allah. Allah turunkan banjir. Allah tunjukkan gempa bumi berlaku. Allah tunjukkan penyakit, pandemik yang berlaku. Kita tahu yang berkuasa cuma Allah. Allah Ta'ala tunjukkan segala ayat-ayat kebesarannya. Maka iman kita makin bertambah. Dan yang ketiga ialah natijah daripada ketaatan kita pada Allah menambahkan iman kita. Kalau saya seorang yang rajin bertahajud sebagai contoh, maka tahajud saya itu menguatkan iman saya. Saya seorang yang bersedekah, sedekah saya menguatkan iman saya. Saya seorang yang sentiasa baca Quran, membaca Quran itu menguatkan iman saya. Jadi 3 cara menguatkan keyakinan kita. Ataupun 3 cara yang juga menguatkan keimanan kita pada Allah. Yang pertama kita kata ilmu pengetahuan. Yang kedua kekuasaan Allah. Sebab itu kita dianjurkan berjalan di muka bumi Allah ini dan melihat kekuasaannya. Sanurihum ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh tempat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu tidak akan kamu melihat akan kebesaran Allah. Dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kesan daripada ketaatan kita pada Allah. Kemudian dalam bahasa sufi, antara perkara yang menyebabkan hati itu yakin ialah adanya kasyaf. Al-kashfu atau disebut kasyaf. Tuan-tuan, apa itu kasyaf? Kasyaf ialah satu penyingkatan kuasa Allah kepada hamba-Nya. Untuk Allah tunjukkan sesuatu yang akan menguatkan iman hamba-hambanya. Kasyaf ini kata ulama ia berlaku antara tidur dan jaga. Nak kata tidur tidak, kalau tidur bermimpi, namanya mimpi. Nak kata jaga betul-betul, kalau jaga betul-betul namanya mungkin tersebut sebagai dialog langsung. Tapi kasyaf ini antara nak kata tidur tidak, jaga pun tidak, antara keduanya. Maka Allah perlihatkan sesuatu. Ini sebab al-kashfu. Kerana itu, tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang kasyaf, sebagaimana kata seorang tabi'in yang mulia, Amir bin Qais. Amir bin Qais, tabi'in yang mulia. Dia kata, kalaulah dibuka padaku hijab, sehingga aku mungkin nampak neraka dan syurga. Tidak mungkin amalanku bertambah. Sebab aku dah buat semuanya. Tidak mungkin keyakinanku bertambah kerana aku sudah yakin semuanya. Berarti ini yang disebut sebagai istilah kasyaf. Kalau kita selalu dengar orang kata kasyaf. Orang tu ada kasyaf, maknanya penyingkapan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu hal. Kadang-kadang dengan kasyaf, dia mengetahui tentang orang-orang yang berada di sekeliling dia. Ya, kami selalu diceritakan tentang guru kami. Bila Allah berikan keadaan hal kasyaf, dalam satu kuliah guru kami tengok seorang daripada pelajar dia. Dia tengok, kamu tadi tak sembahyang subuh. Pergi keluar dan sembahyang subuh. Itu kasyaf. Allah tunjuk pada dia. Artinya orang tak sembahyang subuh boleh kenapa tengok. Tak sembahyang subuh, pergi sembahyang subuh. Guru kami menceritakan tentang guru kepada gurunya. Kisah seorang ulama namanya Jadurab. Dan beberapa ulama lain.
Itu ulama Syafi'i yang terkenal di Mesir. Dan Jadul Rab menceritakan tentang gurunya. Seorang tenaga pengajar Al-Quran. Dia ajar Quran. Bila sedang dia mengajar Al-Quran, tiba-tiba dia ada seorang pencuri. Dia mencuri. Bila mencuri dia pun lari. Lari. Dia pun masuk dalam majlis ilmu, majlis halaqah Quran. Lalu syekh yang sedang mengajar pun menjerit. Keluar kamu. Dia jerit, keluar. Polis ada kat luar, polis pun dengar suara syekh, lalu mereka masuk dan menangkap orang yang pencuri tadi. Yang cuba berselindung dalam halaqah ilmu. Cuba, dia rasa selamat. Lalu orang tanya syekh, ini guru pada guru kami tanya syekh, macam mana syekh tahu dia pencuri? Padahal syekh buta, dia ni buta, tak nampak. Ajar Quran dalam keadaan buta, anak murid datang. Maka bila pencuri itu masuk untuk menyelamatkan diri daripada ditangkap oleh polis dalam halaqah Quran, syekh tadi boleh halau, keluar, kata syekh. Lalu ditanya pada syekh, macam mana awak tahu dia ni jahat, pencuri? Dia kata, biasa aku mengajar Quran, aku nampak cahaya putih semua. Tiba-tiba aku nampak, datang satu cahaya hitam masuk. Masuk benda warna hitam. Gelap seketika. Maka aku tahu ini benda tak baik, maka aku halau. Maka ini kasyaf. Allah Ta'ala tunjuk. Maka di antara kasyaf itu juga, Allah Ta'ala berikan kepada kita perasaan yang kuat. Ya, kalau kita sebut contoh istikharah. Bila tuan-tuan istikharah, tuan-tuan ada satu perasaan yang kuat, nak buat atau tak nak buat. Itu antara jenis kasyaf yang Allah berikan. Kasyaf. Barangkali mimpi, barangkali ada kekuatan hati. Itu antar jenis. Kita tak sebut ia kasyaf secara mutlak. Antar jenis kasyaf. Sebab itu orang-orang yang istikharah, dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Barangkali dia melihat sesuatu yang tidak baik, lalu dia rasa tak puas hati, ataupun nak rasa nak marah. Lama-kelamaan dia akan tengok benda yang baik, yang menggembirakan hati dia. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tidak mau menyesal dalam keputusan kita, istikharah. Termasuk istikharah kita di dalam memilih sahabat-sahabat, kawan-kawan rapat. Termasuk istikharah kita dalam memilih guru-guru kita. Termasuk istikharah kita dalam memilih partner-partner bisnes. Termasuk istikharah kita dalam memilih jodoh-jodoh kita. Termasuk istikharah kita dalam menentukan apa yang kita nak buat, keputusan yang besar dalam hidup. Hatta kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang yang nak pergi haji pun kena istikharah juga. Kenapa? Untuk mendapatkan waktu yang lebih baik. Memanglah pergi haji itu bagus, baik. Tapi kita nak istikharah supaya dapat keadaan lebih baik, temang yang baik dalam haji, untuk guru mutawih yang baik, kita dapat ruang-ruang yang baik. Akhirnya haji kita jauh lebih bermakna daripada haji yang lain. Maka kita beristikharah. Sebab itu nadima mastakhar, tak akan menyesal orang yang istikharah. Baik, kembali tentang ilmu yakin. Keyakinan ialah berhenti rasa keraguan kita dalam perkara-perkara dan penyaksian kita dengan perkara yang gaib. Artinya keimanan kita pada kubur, keimanan kita pada malaikat, keimanan kita kepada syurga, neraka, pahala, dosa dan lain-lain perkara yang Allah Ta'ala beritahu pada kita. Kerana itu Allah memuji orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Beriman sungguh-sungguh dia pada perkara yang gaib. Nabi SAW pernah berkata, kalaulah Nabi Allah Isa itu punya keyakinan yang lebih lagi, maka dia pasti dapat berjalan di udara. Ya, banyak hadis ataupun asar Nabi Allah Isa AS berjalan di atas air. Sebagaimana kita cerita semalam, bila muridnya juga ingin berjalan di atas air seperti Isa AS, lalu gagal, dan Nabi Isa berkata, wahai orang yang lemah keyakinannya, yang imannya rendah, kalau sekiranya seorang itu yakin walaupun sebesar biji gandum, nescaya dia dapat berjalan atas air. Kamu ni tak ada yakin ni. Dan Rasulullah kata lagi, kalaulah Nabi Isa pun punya keyakinan yang lebih lagi, dia akan berjalan di udara. Merujuk kepada peristiwa Isra Mi'raj. Keyakinan baginda SAW menjadikan Nabi satu-satunya Rasul yang naik ke langit.
Dan keyakinan Nabi SAW menyebabkan dia lebih laju pada Buraq. Kita tahu tuan-tuan, proses pertama daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Nabi menunggang Buraq. Buraq kenderaan yang paling laju, yang kalau dia bergerak sejauh mata memandang. Sekali dia menapak sejauh mata memandang. Kalau kita hari ni antara 1 hingga 100 km sejam, 3 saat. Oh, naik kereta apa ni? Saya start kereta Lamborghini Urus. Lamborghini Urus, ya 1 hingga 100. Mencapai kelajuan 100 km, lebih kurang 3.7 saat. Oh, yang ni naik lagi bagus ni. Ini dinaik kereta Bugatti Chiron. 1 hingga 100 km ialah 2.8 saat. Yang ni tak ni lagi laju, kereta Koenigsegg. Dia kelajuan dia 1 hingga 100 km sejam bersamaan dengan 2.3 saat. Tuan-tuan, Allah beri kepada Rasulullah kenderaan Buraq lagi laju pada itu. Kelajuannya mencapai kelajuan cahaya bahkan lebih. Sejauh mata memandang. Sampai ke Baitul Maqdis. Tetapi, sampai peringkatnya Rasulullah, Allah Ta'ala nak beritahu kemuliaan Nabi SAW, keyakinan Nabi menjadikan dia lebih laju daripada Buraq itu sendiri. Akhirnya kata Rasulullah, aku melihat Buraq di belakang tu. Padahal patut Nabi tunggang Buraq belakang. Tak boleh bawa. Sebab itu kata Imam Al-Allamah, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Nabi SAW, dia berlaku transformasi dirinya. Dan saya berkata, kerana keyakinan Nabi SAW, maka berlaku transformasi dirinya. Daripada seorang manusia yang, seorang Nabi manusia yang perlu mengambil segala asbab kenderaan. Ya, Rasulullah SAW dia Nabi, dan sifat manusia itu ada, memerlukan kepada bantuan. Alat-alat kenderaan. Sehingga Rasulullah SAW bertukar transformasi menjadi seperti malaikat. Ketika Nabi naik ke langit, Nabi tak perlukan Buraq. Nabi naik sebagaimana malaikat naik. Cuma bezanya para malaikat bersayap. Rasulullah tak bersayap. Tetapi keyakinan Rasulullah SAW menjadikan dia terbang seperti malaikat tanpa sayap. Keyakinan dia. Dan sampai peringkat pula Nabi SAW waktu berada di Sidratul Muntaha, Nabi mengatasi malaikat itu sendiri. Jibril AS berkata, wahai Muhammad, taqaddam, ke depan. Aku tak boleh ke depan, kamu ke depan. Lau taqaddamtu lakhtaraktu, kalau kata malaikat Jibril, kalau aku ke depan, aku terbakar. Kamu ke depan. Maka Nabi SAW ke depan. Dan ketika itu Nabi bertransformasi lebih pada malaikat. Semua ini terhasil kerana apa? Keyakinan. Sebab itu tuan-tuan, orang miskin bertukar menjadi kaya kerana keyakinan. Orang lapar bertukar menjadi kenyang kerana keyakinan. Sebab itu kita bila berpuasa, okey, saya okey. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang walaupun kurang tidur, dia tak ngantuk kerana keyakinan dia. Orang dah tidur banyak pun tidur juga lagi. Kan dia ada masalah keyakinannya. Jadi, orang yang yakin ni tuan-tuan sekalian, kita lihat banyak kelebihan. Sebab itu para ulama menyebut, saya nak sebut di sini tentang 5 kelebihan yakin. Kita dah sebut tadi, syarah kepada apa yang disebut oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Maka kita sebut sikit syarah kita tentang 5 perkara faedah bila seorang tu yakin. Dan sebenarnya banyak, saya nak sebut 5 pagi ni, kongsi yang 5. Bila seorang itu benar-benar punya keyakinan kepada Allah, pahala, dosa, syurga, neraka, maka perkara pertama yang akan terhasil pada dirinya ialah hatinya senantiasa hidup. Hatinya senantiasa tenang. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim tahu untuk mendapat ketenangan hidup, untuk mendapat hati yang hidup ialah cari keyakinan. Ramai orang dia nak cari ketenangan hidup, dicari harta, dicari pangkat, dicari kawan. Tidak, mencari ketenangan hidup, carilah keyakinan dalam hidup. Bila ada keyakinan, kita akan tenang sebenarnya. Maka Ibrahim AS, ketika mana dia berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan bagaimana cara engkau menghidupkan makhlukmu yang sudah mati. Allah berfirman, awalam tu'min, kamu tak percaya ke wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya, tapi untuk aku tenangkan hatiku. Jadi Ibrahim faham, untuk mendapat ketenangan jiwa, kekuatan jiwa, untuk rasa hati itu sentiasa bahagia, carilah keyakinan dalam hidup. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita duk belajar ni,
antara hasil besar belajar, kita tenang. Tu serabut-serabut dengan masalah itu dan ini, duduk belajar. Oh, dia punya tenang sampai tertidur dalam kuliah, tenang. Tu terlebih tenang. Itu bukan tenang kita maksudkan, tenang yang sebenar. Yang kedua, ialah iman menjadi semakin kuat, bertambah. Tadi hati jadi hidup, gembira, bahagia. Ni iman tu bertambah. Sebab itu dalam Quran dan surah Taghabun kita baca, dalam ayat yang ke-11, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah akan pimpin hatinya dengan keyakinan. Jadi imannya makin kuat. Bahkan dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka pemimpin. Dia kerana sabar mereka mentaati perintah Allah. Dan mereka ialah orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Yang ketiga, bagi seorang yang punya keyakinan, tuan-tuan sekalian, ialah Allah Ta'ala akan membantu menolongnya untuk melakukan semua ketaatan dengan mudah. Akhirnya semua ketaatan mudah. Nak qiyamul lail mudah, nak puasa mudah, baca Quran mudah, duduk majlis ilmu mudah. Sebab apa? Kerana orang ni ada keyakinan. Jadi semua ketaatan tu mudah dibuat. Nak sedekah, tak perlu nak syarah panjang-panjang, nak baca ayat panjang-panjang. Sebut je sedekah, dia pun sedekah. Keyakinan dia. Nak ajak duduk majlis ilmu, tak payah kempen-kempen. Sebut je, dia pun duduk. Maka ini orang-orang yang mempunyai keyakinan atau kelebihan keyakinan, bantu dia dalam buat ibadat. Dan yang keempat, ialah Allah Ta'ala berikan dia insyirahu sadri wa salamatun nafs. Allah selamatkan dia daripada ketakutan, kebimbangan, keraguan. Semua penyakit-penyakit hati diselamatkan. Semua penyakit hati dia diselamatkan. Bila dia ada keyakinan. Dia tak fikir nak dengki orang pun. Kan dia ada keyakinan. Dia tak fikir nak jatuhkan orang pun. Kan dia ada keyakinan. Dia tak fikir nak ambil rezeki orang pun. Dia tak fikir nak cantas peluang orang. Tak ada. Dia pun tak peduli orang cantas peluang dia. Dia pun tak peduli orang memburuk-burukkan dia. Maka dia tak ada masalah. Kan dia sudah punya kelapangan hati yang menghalang daripada sebarang kebimbangan dan penyakit hati. Dan yang kelima, Allah Ta'ala memberi taufik kepadanya untuk nanti menjawab soalan kubur dengan mudah. Sebab yakinnya di dunia dulu lagi. Disebut dalam hadis. Bila Nabi SAW menyatakan, sewaktu Rasulullah ada di kubur, bahawa setiap kamu akan difitnah, diuji. Dengan datangnya dua malaikat. Akan bertanyakan kepada kamu. Adapun, kata Rasulullah, fa'ammal mu'min awil muqin fayaqul Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na. Innahu huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na. Innahu Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na. Kata Rasulullah SAW, lalu orang yang dalam kubur ni ditanya, siapa lelaki ini? Merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang beriman dan yakin, kata Rasulullah, yang yakin, dia akan berkata, ini Muhammad Rasulullah yang telah datang bawa segala keterangan dan petunjuk, dan kami beriman kepadanya dan kami ikut. Maka diulang jawapan tu 3 kali. Lalu malaikat berkata, 6 salihan qad alimna in kunta lamuqinan bihi. Kalau begitu tidurlah kamu, rehatlah kamu, wahai orang beriman, wahai orang yakin. Kami tahu kamulah orang yang yakin dahulu. Lamuqinan bihi, kami tahu kamu orang yakin dulu bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi orang munafik, orang yang ragu-ragu, tak ada keyakinan pada Nabi SAW, waktu malaikat tu tanya, ni siapa ni? Merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tak tahu, saya dengar orang cakap, saya pun cakap. Kita lihat bagaimana orang-orang yang yakin, dia mampu menjawab soal jawab kubur dengan begitu cepat, tangkas. 5 kelebihan yakin, dan insya-Allah Ta'ala kita akan sebut lagi kelebihan-kelebihan yakin yang lain, yang kesemuanya ini tuan-tuan sekalian akan mendekatkan lagi kita kepada Allah
dan memberikan ketenangan, kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.